Matius 13. Pada hari itu juga, Yesus meninggalkan rumah itu lalu pergi ke tepi tasik. Dia duduk di situ dan mengajar. Orang yang berkumpul di sekelilingnya begitu banyak sehingga Yesus menaiki sebuah perahu lalu duduk di situ, sedangkan orang ramai berdiri di pantai. Yesus mengajar mereka banyak perkara dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, Seorang peladang pergi menabur benih. Semasa dia menabur benih, ada benih yang jatuh di jalan, lalu burung datang dan memakan habis benih itu. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu yang sedikit tanahnya. Benih-benih itu segera bertunas kerana tanahnya sedikit. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering. Tumbuhan itu mati kerana akarnya tidak dalam. Ada pula yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh, lalu membantutkan tumbuhan itu. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur, lalu berbuah. Hasilnya ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 30 kali ganda. lalu Yesus berkata, Jika kamu bertelinga, dengarlah. Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang dan bertanya kepadanya, Mengapa guru menggunakan perumpamaan ketika berkata-kata kepada orang ramai? Yesus menjawab, Kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi, supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku menggunakan perumpamaan ketika berkata-kata kepada orang ramai, kerana mereka melihat tetapi tidak nampak, dan mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Dengan perbuatan mereka itu, berlakulah nubuat Nabi Yesaya. Allah berfirman, mereka akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham. Mereka akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak. Kerana seolah-olah fikiran mereka tumpul, telinga pekak dan mata buta. Jika mereka tidak demikian, tentu mata mereka akan melihat, telinga akan mendengar, dan fikiran boleh mengerti, sehingga mereka kembali kepadaku, dan aku pun akan menyembuhkan mereka. Tetapi kamu sangat bertuah, mata kamu melihat, dan telinga kamu mendengar. Ketahuilah, banyak nabi dan orang yang melakukan kehendak Allah ingin melihat apa yang kamu lihat sekarang ini, tetapi tidak dapat melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya. Dengarlah dan ketahuilah makna perumpamaan tentang seorang penabur itu. Benih yang jatuh di jalan bagaikan orang yang mendengar perkabaran tentang bagaimana Allah memerintah, tetapi tidak memahaminya. Si jahat iaitu iblis datang lalu merampas apa yang sudah ditabur di dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, lalu segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi perkabaran itu tidak berakar di dalam hati, sehingga mereka tidak tahan lama. Apabila mereka menderita kesusahan atau penganiayaan oleh sebab perkabaran itu, segera mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran tentang hidup dan keinginan untuk hidup mewah membantutkan perkabaran itu sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, lalu memahaminya, dan berbuah banyak. Ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 30 kali ganda. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang lalu menanam lalang di antara gandum itu.
Kemudian dia pergi. Apabila tanaman itu membesar dan bulir gandum muncul, lalang-lalang itu kelihatan. Hamba peladang itu datang kepadanya dan berkata, "Tuan menanam benih yang baik di ladang. Dari manakah datangnya lalang-lalang ini?" Peladang itu menjawab, "Seorang musuh sudah melakukan perkara ini." Hambanya bertanya, "Adakah Tuan mahu kami mencabut lalang-lalang itu?" "Tidak," jawabnya. "Kerana pada masa kamu mencabut lalang, mungkin gandum ikut tercabut. Biarkanlah lalang tumbuh bersama-sama gandum sehingga tiba masa menuai gandum. Lalu aku akan berkata kepada para penuai supaya mencabut lalang dahulu, lalu mengikatnya dan kemudian membakarnya. Selepas itu baru kumpulkan gandum, lalu simpanlah gandum di dalam jelapang." Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti sebutir biji sawi yang diambil oleh seseorang, lalu ditanam di ladang. Biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh, menjadi lebih besar daripada segala tanaman. Tanaman itu menjadi pokok, sehingga burung datang membuat sarang pada cabangnya. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seorang wanita mengambil sedikit ragi, lalu mencampurnya dengan 40 liter tepung sehingga adunan itu naik. Demikianlah Yesus mengajar orang ramai perkara-perkara ini dengan menggunakan perumpamaan. Dia tidak berkata apa-apa tanpa menggunakan perumpamaan. Yesus berbuat demikian supaya berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi. Aku akan menggunakan perumpamaan apabila bertutur dengan mereka. Aku akan memberitahu mereka perkara-perkara yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Setelah itu, Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke dalam rumah. Pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan berkata, Beritahulah kami makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu. Yesus berkata, Orang yang menabur benih yang baik itu anak manusia. Ladang itu dunia ini. Benih yang baik itu orang yang menjadi umat Allah. Sedangkan lalang itu orang yang berpihak kepada si jahat. Musuh yang menabur benih lalang itu iblis. Masa menuai tuaian itu hari kiamat, dan para penuai itu malaikat-malaikat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga halnya pada hari kiamat kelak. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan semua orang antara umatnya yang menyebabkan orang berdosa dan semua orang lain yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Kemudian orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dunia baru Allah, Bapa mereka. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seseorang menjumpai harta yang terpendam di tanah, lalu dia memendamnya semula. Kemudian dengan penuh sukacita, dia pergi menjual segala miliknya, lalu kembali dan membeli tanah itu. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seorang saudagar mencari mutiara yang sangat berharga. Apabila dia menemui sebutir mutiara yang sangat berharga, dia menjual segala miliknya, lalu memberi mutiara itu. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam tasik lalu mendapat bermacam-macam ikan. Apabila pukat itu sudah penuh, nelayan menariknya ke darat. Lalu mereka duduk dan memisahkan ikan-ikan itu. Yang baik disimpan di dalam bekas dan yang tidak baik dibuang. Demikianlah halnya pada hari kiamat. Malaikat-malaikat akan datang untuk mengumpulkan orang jahat antara orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu orang jahat akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Fahamkah kamu akan perkara-perkara ini? Tanya Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Kami faham. Jawab mereka. Yesus berkata pula, Oleh itu, setiap guru Taurat yang telah menerima ajaran tentang pemerintahan Allah bagaikan pemilik rumah yang mengeluarkan benda baru dan benda lama dari stornya. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, dia meninggalkan tempat itu.
lalu balik ke kampung halamannya. Di sana, dia mengajar di rumah ibadat dan orang yang mendengarnya hairan. Mereka bertanya, Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan seperti itu? Dari manakah dia mendapat kuasa untuk melakukan mukjizat? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? Bukankah saudara-saudara perempuannya bersama-sama kita? Dari manakah dia memperoleh semuanya ini? oleh itu mereka tidak mau menerima dia. Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana sahaja, kecuali di kampung halamannya dan antara keluarganya sendiri. Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di situ kerana mereka tidak percaya kepadanya. Matius 14. Pada masa itulah Herodes, penguasa negeri Galilea, mendengar berita tentang Yesus. Herodes berkata kepada pegawai-pegawainya, Sesungguhnya dia itu Yohanes Pembaptis. Dia sudah hidup semula. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat. Herodes menyangka demikian kerana sebelum itu Herodes memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, dirantai, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Herodes berbuat demikian kerana Herodias itu isteri Filipus, saudaranya. Yohanes sentiasa menegur Herodes, katanya, Tuan bersalah kerana berkahwin dengan Herodias. Herodes berniat membunuh Yohanes. Tetapi Herodes takut akan orang Yahudi kerana mereka menganggap Yohanes sebagai nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan para hadirin dan menghiburkan hati Herodes. Oleh itu, Herodes bersumpah akan memberikan apa sahaja yang diminta oleh gadis itu. Gadis itu mengikut kehendak ibunya dan meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. Mendengar permintaan itu, Herodes bersedih hati. Tetapi Herodes sudah bersumpah di hadapan semua hadirin. Oleh itu, Herodes memberikan perintah supaya permintaan gadis itu dipenuhi. Oleh itu, Herodes menyuruh orang pergi ke penjara untuk memancung kepala Yohanes. Kemudian, kepala Yohanes ditaruh di atas talam dan diserahkan kepada gadis itu. Lalu gadis itu membawa kepala Yohanes kepada ibunya. Setelah itu, pengikut Yohanes datang untuk mengambil jenazah Yohanes dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi dan memberitahu Yesus hal itu. Apabila Yesus mendengar berita tentang Yohanes, dia meninggalkan tempat itu dengan perahu, lalu pergi sendirian ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang ramai mendengar hal itu, lalu mereka meninggalkan bandar mereka dan mengikut Yesus melalui jalan darat. Apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka dan menyembuhkan orang sakit di situ. Pada petang harinya, pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, Hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi supaya dapat membeli makanan di pekan. Tetapi Yesus menjawab, Mereka tidak usah pergi.
Kamu sendiri beri mereka makanan. Pengikut-pengikutnya berkata, Kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, Bawalah makanan itu kepadaku. Kemudian dia menyuruh orang ramai duduk di atas rumput. Lalu Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Kemudian dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu, dia membahagikan roti itu dan menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Tiap-tiap orang makan sehingga kenyang. Selepas itu, pengikut-pengikutnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan kira-kira 5,000 orang, belum terhitung wanita dan kanak-kanak. Kemudian Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu dan menyeberangi tasik terlebih dahulu, sementara dia menyuruh orang ramai pulang. Setelah orang ramai pergi, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Pada petang harinya, Yesus masih sendirian di situ. Tetapi pada masa itu, perahu yang dinaiki oleh pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah tasik dan diumbang-ambingkan ombak kerana angin bertiup dari arah yang berlawanan. Antara pukul 3 dan 6 pagi, Yesus berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Apabila pengikut-pengikutnya nampak dia berjalan di atas air, mereka berasa gerun. Hantu! Jerit mereka dengan ketakutan. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, Tabahkan hati kamu. Aku Yesus. Jangan takut. Lalu Petrus berkata, Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Marilah. Jawab Yesus. Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Tetapi apabila Petrus nampak betapa kencangnya angin bertiup, dia takut dan mula tenggelam. Lalu Petrus berseru,
Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dengan segera, Yesus menghulurkan tangan lalu memegang dia. Yesus berkata, Mengapa engkau kurang percaya kepadaku? Mengapa engkau meragui aku? Lalu kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun teduh. Kemudian pengikut Yesus yang di perahu sujud menyembah Yesus sambil berkata, Sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyeberangi tasik lalu tiba di Genesaret. Orang di situ mengenal Yesus. Kemudian mereka memberitahu semua orang di sekitar daerah itu bahawa Yesus datang. Lalu mereka membawa orang sakit kepada Yesus. Mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan orang sakit menyentuh hujung jubahnya. Semua orang sakit yang menyentuh hujung jubahnya sembuh.